untuk rakyat dan menjadi bajet yang bertunjangkan kemakmuran bersama. Dan apa yang kita maksud kemakmuran bersama ini ialah setiap orang akan mendapat peluang daripada pembentangan bajet ini, dan yang miskin akan dapat keluar daripada kemiskinan, yang tak ada rumah mampu beli rumah, yang tak berpeluang untuk mengantar anak-anak pendidikan yang lebih baik dapat peluang lebih baik. Mungkin dari segi pelajar juga akan dapat rebate dari segi penggunaan pengangkutan awam mereka. Kerana bajet yang dulu kami telah minta dengan kerajaan, dan kerajaan telah beri pelepasan mengenai rebate pengangkutan awam. Kami ucap terima kasih kepada kerajaan kerana kita merasakan bahawa negara Malaysia harus lebih cekap dari segi pengangkutan awamnya berbanding dengan masa-masa yang lalu, dan pengangkutan awam ini akan membantu rakyat kita berada tepat pada masanya di tempat kerja mereka. Mereka tidak akan bersesak-sesak, mereka dapat merancang dengan baik. Selain daripada itu, kita juga amat berharap supaya dalam bajet ini liputan kepada jalur lebar negara akan lebih meluas. Ada setengah mengatakan bahawa 5G dan sebagainya. Kami menjangkakan bahawa bajet 2020 ini sebagai antara di mana akan ada peluang-peluang pekerjaan baru diwujudkan. Walaupun kita terpaksa menerima kehilangan banyak peluang pekerjaan lama yang bertukar ganti disebabkan oleh arus industri ataupun artificial intelligence ataupun 4.0 ataupun big data ataupun sebagainya dalam dunia teknologi yang sentiasa berubah ni. Bajet ini mungkin akan terangkum semua perkara itu. Bajet ini mesti tidak lupakan pajak awam. Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Kembali semula kita waktu ini di Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Okey, baik, bersama Tasha dan juga Shu untuk waktu ini kita nak bercakap berkaitan dengan cabaran-cabaran usahawan berjaya. Sebab kalau kita lihat kepada masalah yang dihadapi oleh usahawan biasanya dalam beberapa fasa, iaitu sebelum, semasa dan selepas memulakan perniagaan mereka. Seandainya mereka mendapat konsultasi yang merujuk kepada pakar, pastinya akhirnya mereka akan menjadi usahawan yang berjaya. Dan mereka yang pakar untuk berbicara berkaitan dengan apa yang perlu anda lakukan dalam bisnes, hari ini bersama dengan kita. Okey, seperti mana minggu lepas kita bercakap mengenai apa yang perlu dipelajari, persediaan ilmu, dan hari ini tentang cabaran-cabaran usahawan berjaya dalam program Action Plan. Okey, baik. Jadi kita bersama-sama dengan tetamu kita. Kita ada Mr. Fred Wu, CEO GE Consult Asia di Sdn Bhd, dan juga Dato' Amir Ali, CIO GE Consult Asia Berhad, yang bersama-sama dengan kita pada waktu ini. Okey, anda boleh saksikan secara langsung di Facebook Bernama Radio juga. Jadi selamat datang ke studio Bernama Radio. Okey, baik. Terima kasih. Menarik sebenarnya topik pada minggu ini, cabaran-cabaran usahawan berjaya. Yang dikatakan disebabkan cabaran inilah yang menentukan akan ada usahawan akan terus ke depan ataupun tersangkut di situ sahaja. Separuh jalan. Ya, okey. Dan Encik Fred kan ada yang mengatakan kalau tak berani nak hadapi cabaran, jangan pilih keusahawanan, jadi career. Si ada statement macam tu. Baik, jadi bagaimana pendapat Encik Fred? Keusahawan ni bukan sebenarnya untuk semua, sebenarnya pada pandangan saya lah. Sebab there's one saying, it is not for everyone. It's not really for everyone. Kenapa? Pertama, usahawan kena bekerja keras. Dia bukan setakat cuma kerja, punch card dan sebagainya. Kita kena bekerja keras siang sampai malam. Anda boleh buat atau tidak? Ini soalnya. Nombor dua, ialah usahawan kena buat dengan seorang, very lonely. Ini cabaran-cabaran juga yang selalu kena ada. Jadi kalau kita nak jadi seorang usahawan, kita kena bersedia facing this issue. Baik. Apa pandangan Dato'? Ya, sebagai usahawan harus berani untuk ambil risiko.
kalau tidak berani untuk ambil risiko, susah kalau nak majukan perniagaannya. Ada juga usahawan yang ingin jadi kaya cepat. Itu pun susah juga kalau nak buat perniagaan itu jangka masa panjang. Tak boleh nak jadi cepat kaya. So kena ada patience, kena kerja keras. Kadang-kadang jangan mudah bosan. Kadang-kadang returns dia akan ambil masa untuk kita melihat returns. Tapi jangan cepat bosan. Patience, sabar. Ada minat yang mendalam. Mesti kena ada minat. Baik, Datuk, menarik bila Datuk cakap tentang ramai orang nak cepat kaya. Kan dia Buat hari ni, esok nak kaya dah. Betul. Saya pernah dengar. Saya pernah dengar satu perumpamaan tau. Nak berjaya, nak kaya tak sabar. Masa nak buat tak boleh nak sabar. Betul. Okey. Jadi sebenarnya untuk capai, macam orang kata nak cepat kaya ataupun berjaya ini, paling lama sebenarnya berapakah tempoh masa yang paling logik sekali? Soalan yang bagus sekali. 2 2 bulan kah, sebulan kah, 6 bulan kah, setahun kah, berapa saya kena betul, Cik Fred. tanggung risiko ni, Datuk? Ya. Dia bergantung dengan apa bisnes yang kita buat, apa perniagaan yang kita buat, dan apa kita punya end goal. Sebab kadang-kadang ada usahawan perniagaan mereka goal dia nak buat nak dapat returns mungkin 1 juta for example, 1 juta. Berapa lama untuk merealisasikan 1 juta ni, kan? 1 tahun ke atau 2 tahun, ataupun ada 1 juta tu dalam masa setahun 2, bergantung pada perniagaannya, Datuk. Itu terpulang kepada business model dan apa produk yang kita nak pasarkan ke pasaran kita, dan adakah kita perancangan yang bagus untuk pelaksanaan semua ni. Semua orang pun nak jadi jutawan, betul tak? Macam kami berdua ni nak jadi jutawan kan, tapi Sarul tulis je lah. So setting goal itu fasa pertama yang kita kena buat. Lepas tu business model, lepas tu business plan, marketing plan, feasibility study, semua ni kena Demi kira kena demi kira. Lepas tu baru kita boleh tahu berapa jangka lama itu, 6 bulan ke 1 tahun ke 2 tahun. Kalau kita nak cepat kaya, 2 bulan 3 bulan kaya, itu susah sikit lah. Pergi beli nombor. Tapi janganlah. Pun belum tentu kena. Okey, dan bila sebut tentang aim yang kita mahukan, ya, adakah macam di GECB sendiri meletakkan rasional apa yang kita target itu? Contohnya macam baru permulaan bisnes tapi targetnya besar, tapi ada tak nasihat-nasihat diberikan, kena capai begini dulu, begini dan begini? Macam mana, Datuk? Cik Fred? Pada pandangan saya, bila kita mulakan sesuatu bisnes lah, maupun kecil ke ataupun besar, maupun tech ke, retail ke dan sebagainya, yang pentingnya kita kena lihat dari sudut sumber keuangan, iaitu cash flow. Of course, buat business memang nak profit, tapi cash flow itu penting. Kita kena lihat tu, asalkan cash flow boleh mampu, boleh cover semua cost, then it's good. Tapi bila dari segi profit, pada pandangan saya, profit itu perlulah direalisasikan sekurang-kurangnya selepas setahun, kalau saya tak silap. Memang itu kena tengok apa jenis perniagaan jugalah, kan. Tapi biasanya setahun lah sekurangnya. Ini kita anggarkan plan ini memang baiklah. Okey, baik. Dalam masa setahun ya. Okey, baik. Dan bila bercerita tentang cabaran, Datuk, kan, tentang usahawan berjaya ni, kan, apa agaknya kesalahan utama? Mungkin boleh bagi 10 ke, Datuk? Awal-awal lagi dah nampak dah kesalahan ni yang akan menyebabkan Langkah pertama tu nampak silap dah tu. nampak salah dah tu dia punya gerakan dia tu. Apa antaranya? Okay, good question. Soalan bagus. Memang kita harus plan untuk mistakes yang kita akan buat dalam perniagaan kita, kan. Pertama yang saya ingin
mention pengurusan aliran tunai, cash flow penting. Sebab selepas terima dana dari investor, kalau tidak uruskan dengan teliti, dana itu akan habis cepat. Selepas dana itu dah habis, macam mana kita nak lanjutkan perniagaan kita? So kalau kita tak teliti dengan aliran tunai, kalau kita punya cash flow management tak bagus, perniagaan itu cepat akan jadi stuck. Itu penting sangat. Memang banyak, boleh saya tambah sikit. Memang banyak kes yang kita nampak kan, cash flow ini memang masalah yang besar. Walaupun you boleh dapat 1 juta, 2 juta dalam 2-3 bulan, tapi lepas 2-3 bulan pula habislah, kekurangan modal lagi. Itulah sebab cash flow management, aliran tunai ini memang kena diutamakan. Lepas tu terlebih tumpuan kepada keuntungan. Memang kita, bila kita start perniagaan, bermula perniagaan, kita memang nak tahu berapa cepat kita boleh dapat profit, keuntungan. Tapi kita juga harus pentingkan kenapa kita buat bisnes ni. Selalu orang yang ada idea, usahawan yang ada idea, idea itu datang dari problems, masalah. Mereka nak solve problem. So solution itu yang jadi sebagai perniagaan, jadi sebagai business, kan, solving the problem. So kita harus memperhatikan apa problem yang kita nak solve, dan solution itu harus dipentingkan. Jadi banyak perniagaan dalam sektor services, memang profit itu penting, tapi kalau servis tak bagus, berapa lama you boleh dapat profit? Walaupun kita dalam setahun dah dapat profit, lepas tu tiba-tiba tengok profit tu turun. Lepas tu tiba-tiba kena tutup perniagaan. Kenapa? Sebab terlebih tumpuan kepada keuntungan, dan service quality makin drop. So kita harus selalu pemerhatikan apa kita punya service dan apa kita punya quality of service, level of service. Ini soal juga sustainability of business lah. Yes, betul. Memang penting. Bukan cuma setakat short term. Betul. Memang mid term and long term juga. Dan juga inovasi. Kita ada juga usahawan yang terlalu fokus kepada satu produk. Tapi kita setiap hari kita tengok dalam pasaran produk baru, inovasi baru. Kita juga harus innovate ourselves. Bila ada requirement untuk produk baru, kita harus pasarkan produk baru. So tak boleh selalu fokus kepada satu produk saja. Ataupun cuma kopi saja. Memang dalam pasaran kita sekarang, kita nampaklah ramai kopi saja. Selain tak ada inovasi, overfocus, Creativity, overfocus kepada satu itu produk. Tapi lupakanlah itu business model. Business model itu memang penting lah. Itu yang saya nak tegaskan je lah. Yang next yang lepas tu, iaitu business model yang memang kena ada the sexiness. Business model kita kena seksi. Bagaimana? Business model, macam mana kita boleh anggarkan business model seksi? Dia memang scalable, bankable, marketable. Itulah kita anggarkan business model ini seksi. Okey, baik. Memang penting. Itu yang perlu kita utamakan, dan perlu orang kata kena jaga elok-elok lah. Kalau kita gagal untuk melaksanakan merangka dengan betul, makanya kita menemui kegagalan itu. Okey, dan tadi bila bercakap tentang kesalahan-kesalahan utamanya kan, bagaimana pula GECB ni tampil membantu usahawan untuk mereka mengatasi masalah-masalah tersebut? Dengan struktur kita yang sekarang ada lah, saya rasa Dato' boleh cadangkan beberapa services yang kita boleh menolong, tawarkan. So
rasa saya bimbingan itu amat penting kepada pemula niaga yang startup, SME ataupun koperasi dari bimbingan itu dari aspek perancangan, nombor 1 perancangan, nombor 2 pelaksanaan, nombor 3 kewangan, nombor 4 pembangunan perniagaan mereka dan pengurusan indeks prestasi utama, KPI management. So ciri-ciri ni semua penting dan kena ada mentorship. So GECB sebagai management consultancy selama ini usahawan-usahawan yang datang kepada kita mentorkan 6,000 mereka lah sampai setakat ini. Sampai setakat ni kita dah mentor 6,000 businesses dan ada juga bisnes baru yang datang kepada kita kan. So kami mentor mereka, kami bagi tahu cara macam mana nak buat feasibility study, macam mana nak buat marketing plan, business plan, financial roadmap, pelaksanaan, pantauan dan sebagainya. Inilah semua bimbingan yang perlu. Perlu ada pada setiap usahawan. Okey, tapi Setiap macam fasal jugalah. Memang setiap fasal. baik, dan macam kalau kata di GECB sendiri kan, katakan ada usahawan ni dia datang dengan idea perniagaan yang dia nak buat, tapi dirasakan tidak sesuai oleh pihak GECB. Jadi ada tak macam pihak GECB dia akan bagi cadangan yang ni lagi sesuai untuk you? Sebenarnya ini ialah daripada feasibility solution kita yang ada. Maknanya senantiasa kita memang ada dengar idea saya ni. Saya dapatlah daripada mana-mana saya nampak. Bolehkah ini jadi? Berapa sumber saya perlukan? Macam mana channel yang saya perlukan? Macam mana business model saya boleh dapat diskalakan? Dan berapa bulan saya boleh balik ke pokok dan sebagainya. Itulah yang pertama, iaitu feasibility study tool yang kita ada senantiasa, yang boleh memberi ruang ataupun cadangan. Mungkin ada ruang lagi yang boleh berkembang berdasarkan experience yang kita ada lah. Dan juga tool yang boleh generate result dan cadangan juga. Itulah sebab yang kita boleh memberi tawaran. Ya betul. Ya. Tawaran kepada usahawan-usahawan yang datang kepada betul. GECB ni. Baik. Dan tadi macam cabaran-cabaran yang Datuk dan juga Encik Fred kongsikan kan, adakah ianya sama? Semua perniagaan pasti ada cabaran, tapi bentuk cabaran itu adakah sama ataupun berbeza di antara bisnes-bisnes besar dengan bisnes-bisnes kecil ini, contohnya dengan PKS dan juga perniagaan-perniagaan yang memang besar ni? Ada perbezaan di antara kedua-duanya sebab cash flow pun lain-lain nampaknya kat situ. Good question. Soalan ini memang bagus. Pada pandangan saya, berdepan dengan ramai usahawan yang kecil maupun yang besar juga, katakan GLC MNC juga. Pada pandangan saya, sudah kita lihat ini kena simplify. Sebenarnya sistem dia, struktur dia sama, lebih kurang sama. Cuma skala dia lain saja. Tapi unsur-unsur yang kita masuk, platform yang kita masuk, sistem yang kita masuk, business tool yang kita masuk, KPI dan sebagainya sama. Sebenarnya sama. Tapi dari segi perancangan, pelaksanaan dan pemantauan itu kena teliti lagi. Itu sahaja. Okey, Tetap bagi ada juga betul, tetap ada cabaran besar kecil. Sebesar-besar perniagaan dan kecil-kecil perniagaan tetap ada cabaran masing-masing. Sebab bisnes besar perlukan bisnes kecil untuk memperkembangkan ekosistem dia. Betul. Ekosistem. Cara dia pun sama juga. Sebab we need ecosystem to scale. Betul. So kerja kami sama saja. Saling berkait rapat lah. Ya. Okey, bagi yang baru bersama dengan kami pada waktu ini, kita bercakap mengenai cabaran-cabaran usahawan berjaya. Okey, kita bersama dengan Mr. Fred Wu yang merupakan CEO GE Consult Asia Sdn Bhd dan juga Dato' Amir Ali yang merupakan CIO GE Consult Asia Sdn Bhd. Kalau anda ada sebarang soalan, anda boleh ajukan di Facebook Bernama Radio ataupun boleh hubungi kami di sini
0326927939. Ya, membawa topik cabaran-cabaran usahawan berjaya. Jangan tengok usahawan berjaya tak ada cabaran. Banyak cabaran yang telah pun dilalui kan dia sebelum nak berjaya. Tapi berlaku tak situasi dah lalui cabaran, berjaya. Lepas tu lalui lagi cabaran. Cik Fred, berlaku tak situasi tu? Dia dah berjaya dah tapi ada juga cabaran selepas cabaran kejayaan selepas dia tu. berjaya. Macam tu. Success is ongoing. Itu bukan satu apa ni? It is not an end goal. Okey. Bukan. Cabaran ini senantiasa ada. Mungkin 2 bulan, 2 tahun dan sebagainya. Sebagai satu usahawan, kita kena terima cabaran. Non-stop. Betul. Betul. So itulah sebab kita selalu pun tukar business model kita supaya kita boleh sampai ke tahap yang tinggi lagi. Itulah advice kita sebagai usahawan pada hari ini. Memang cabaran-cabaran ada banyak. Jadi selain daripada sokongan dari segi sumber keuangan, bimbingan ini penting. Jadi dapatkanlah mentor yang betul dalam bidang kami supaya boleh jalan dengan jauh. Sebab usahawan ini bukan cuma setakat sebulan, 6 bulan ataupun 1 tahun. Dia perjalanan yang Sangat panjang. Ya, kalau saya boleh tambah sikit, usahawan kadang-kadang kalau mereka sudah nampak sukses, lebih possibility untuk buat mistakes. Sebab perniagaan dah besar, ada banyak clients, ada banyak contractors, ada banyak customers, dan bisnes pun dah kembang. Kita pun sebagai insan, kita ada semalam pun 24 jam saja, hari ini pun 24 jam saja. Sama saja. Setiap orang pun ada 24 jam saja. Berapa kita boleh buat dalam masa itu? Untuk bisnes, untuk personal life, untuk semualah. Dan dalam masa itu, apa yang kita melakukan setahun sebelum ni dan sekarang beza, betul tak? Dalam perniagaan kita. So kita perlu ada plan untuk future. Bila bisnes dah kembang, bila bisnes dah sukses, macam mana sustainkan sukses itu? Sebab cabaran akan datang. Setiap hari cabaran baru akan datang. Dulu kita advertise dalam newspaper, sekarang kita advertise dalam Facebook, media sosial, Twitter, Facebook, LinkedIn dan sebagainya. Kalau kita tak ikut apa yang trend sekarang, cepat kita akan hilang kita punya future. Betul tak? So kita kena sentiasa belajar what is the next challenge, dan kita harus ready untuk challenge, untuk next challenge, untuk cabaran next. Dan kadang-kadang reputation kita, sebab bila kita dah jadi sukses, kita dah jadi sombong. Kadang-kadang ada juga kadang-kadang ada juga orang jadi sombong. Ada banyak. Ada. Kita Sebab memang bila kurang dana dan bila ada banyak dana, di situlah kita nampak perbezaan karakter seseorang. Okay. Tapi menarik juga kan macam Datuk kongsikan tadi tentang peredaran zaman dan sebagainya. Faktor umur mempengaruhi tak untuk seseorang usahawan, pengasas perniagaan ni macam menerima perubahan ini? Dalam pendapat saya tidak. Sebab kita kalau kita tengok examples macam perusahaan KFC, bila dia start business ni selepas umur 60, tapi KFC sekarang berapa sukses, berapa lama dan berapa sukses, semua orang pun nak makan KFC, betul tak? Tapi dia start business dia lepas 60. Ada juga orang yang start business bila dia 20, sukses juga. Ada juga yang start business 30, fail. Ada juga yang sukses. Mary Kay Ash
50 lebih sukses juga. So umur bukan penentu. Ya. Maknanya tak ada Tapi- kekangan sebenarnya Ya, kalau Tak ada, faktor tak ada usia. sebenarnya. Tapi kita harus mencabar diri, harus ambil risiko, harus ready untuk ambil risiko, harus belajar. It's a lifelong learning journey. Itu yang mereka cakap. Betul tak? Setiap hari kita akan belajar benda-benda yang baru dan kita harus ready untuk menerima ilmu-ilmu baru dan accept the new trend. Ya, trend baru. Baik. Alright. Dan satu quote ni menarik. Change your attitude and you will change the world. Ya, Mr. Fred. betul. Exactly. Betul. Yes, Tapi itulah exactly. bila bercakap tentang usia tadi kan, tak boleh jumut dengan apa yang ada di depan Betul. kita kan. Contohnya perkembangan teknologi, kita kena adaptasi. Dan juga pemikiran pun kena adaptasi juga. Walaupun mungkin yang berusia katanya ada ramai anak muda. Tapi sebenarnya anak muda tu mungkin cabaran lah kepada yang berumur ni. Tapi saya rasa kalau boleh adaptasi dan juga kata bersaing dengan cara yang sihat, semuanya akan Itu baik-baik saja. Yes, betul. Jadi itulah sikap lah sebenarnya Betul, yang membawa betul. kepada Attitude. kejayaan ya. Attitude, Attitude tu tadi ya. attitude. Ya. Kena betul lah. Always be open lah. So, untuk terima ilmu, trend Yes. pada semasa. Dan Itu penting. yang macam kita cakap tadi, dalam perniagaan ni tak boleh jadi sombong. Macam example apa yang Jack Ma dari Alibaba, apa yang dia cakap, saya hire young and energetic employees. Kenapa? Supaya mereka akan kasih tahu saya apa yang saya kena lakukan. Bukan saya yang kasih tahu mereka apa yang mereka kena lakukan. Betul tak? So sebab mereka ada ilmu baru, mereka tahu apa trend baru. So saya hire intelligent, young, smart people, biar mereka yang kasih tahu saya apa yang saya kena lakukan. Sebab tu dia jadi sukses. Ya. Daripada kita, umur saya lebih, so kamu kena dengar Dengar. apa yang saya cakap. Cakap, Tak boleh macam Kena tu. fleksibel. Fleksibel. Ya, Kena keterbukaan flexible. tu penting. So usahawan kena tahulah, sikap ini perlu dibetulkan sebab kita nampak ramai sudah sombong. Maaf Ya. memang ada. Betul. Ya. Sikap kena betul. Kepribadian itu sebenarnya Betul. yang bawa kejayaan lebih besar. Langkah tu jangan silap lah. Okey. Baik, menarik sebenarnya kalau bercakap tentang cabaran-cabaran usahawan ni. Dan kalau kita lihat keusahawanan memang akan menjadi lebih kompleks pada abad ini dan berhadapan dengan pelbagai cabaran yang lebih besar. Jadi cabaran merupakan elemen yang penting bagi usahawan untuk mengetahui tahap kemajuan mereka, kemampuan mereka dalam mengurus perniagaan masing-masing. Alright, okay. Baik, nampaknya ini saja masa yang kita ada pada waktu ini. Kita nak ucapkan jutaan terima kasih pada Mr. Fred dan juga Datuk Amir Ali kerana Terima bersama-sama kasih. dengan kami untuk hari ini. Minggu depan kita akan bersama-sama lagi dengan tetamu kita berdua. Baik. Dan kita terus saja dengarkan bernama radio stesen berita bisnes anda. Bernama Radio